Pada video part 1, Project Time Motion, kita dah bincangkan kenapa AY is always pointing down apabila motion dia bergerak from A ke atas sampai D and then from D to G ke bawah. Okay, dan any path taken along the parabolic path, AY sentiasa pointing downward. Okay, yang mana kita dah bincangkan juga apabila pergerakan dia is decreasing, velocity dia decreasing. Okay, so velocity decreasing adalah daripada point A sehingga point D. Okay, dan velocity dia menjadi 0 dekat titik D. Okay, dan velocity dia akan kembali bertambah daripada titik D sehingga titik G. Okay, jadi kat sini untuk kita faham kenapa arah AY sentiasa negatif G, kenapa arah dia sentiasa ke bawah, kita tengok daripada konsep. Okay, yang mana konsep dia adalah apabila velocity dia berkurang, maka arah pecutan dia adalah opposite dengan arah motion. Okay, manakala jika velocity dia bertambah, maka konsep dia adalah arah pecutan adalah sama arah dengan motion. Okey, so untuk faham konsep velocity kaitan dengan arah pecutan, kita ambil satu contoh mudah. Okey, saya ambil satu kereta. Kereta ni dia bergerak di jalan raya. Kemudian dia nampak satu traffic light. Okey, so katakan kita nak explain velocity dia berkurang. Okey, velocity dia berkurang bermaksud dia akan tekan brake. Okay, jadi kenapa dia tekan brake? Just an example, dia nampak light post dia berwarna merah. Okay, so light post dia berwarna merah, so dia kena tekan brake. So brake. So bila dia tekan brake, apa yang berlaku? Velocity dia akan berkurang. Okay, so motion kereta ini sedang bergerak ke kanan. Okay, so ni adalah arah pergerakan kereta. Okay, motion dia ke kanan. So, bila kereta ini tekan brake, arah pecutan pada kereta ini sebenarnya adalah opposite dengan motion. Okay, motion ni ke kanan, so arah A is to the left. Okay, arah A adalah ke kiri. Okay, kenapa arah A ke kiri adalah disebabkan, nanti kita akan tengok pada topik yang seterusnya, topik 3, Dynamics of Linear Motion, di mana daya yang menyebabkan nyah pecutan pada kereta tu adalah disebabkan net force yang bertindak pada kereta untuk dia stop adalah ke kiri. Okay, resultant force dia ke kiri. Dan kita nampak di sini, arah net force adalah sama arah dengan pecutan. Okay, dan net force kat sini specifically adalah sebenarnya daya geseran antara tayar kereta dengan jalan raya. Okay, jadi kat sini apa yang kita boleh simpulkan, apabila kereta tu sedang bergerak ke kanan, motion dia ke kanan, tetapi halaju dia berkurang, velocity dia decrease, maka arah pecutan adalah opposite dengan motion. Okay, tetapi katakan daripada lamppost tadi dia dah tekan brake dan dia nak memecut. Okay, dan dia tekan minyak, dia nak pecut. Alright, so ni kereta tadi. Okay, so traffic light bertukar color hijau. Okay, so dia nak memecut. So bila dia nak memecut, pecutan dia adalah sama arah dengan motion. Okay, dia masih sedang bergerak ke kanan, tetapi dia tekan minyak. So, maksudnya dia punya halaju bertambah. Apabila halaju bertambah, arah pecutan adalah sama arah dengan motion. So, motion dia ke kanan, so arah pecutan dia juga ke kanan.
Okay, kenapa? Sebabkan sebenarnya arah resultant force yang bertindak pada tayar kereta ke atas jalan raya juga adalah ke kanan. Okay, so kat sini kita nampak di mana kesimpulan dia yang kita boleh tahu arah pecutan bergantung kepada motion dan juga speed. So kalau halaju dia semakin berkurang, arah pecutan opposite dengan motion. Dan kalau halaju dia bertambah, arah A adalah sama arah dengan motion. Okey. Sama juga konsep seperti projectile motion. Jadi kita nampak di sini di mana apabila Vy decrease, okay, tengok pada gambar, okay, daripada A sampai D, velocity Y berkurang. Okay, maksud velocity berkurang, kita tengok pada konsep, bila velocity dia berkurang, arah pecutan opposite dengan motion. Okay, jadi motion sekarang yang berkurang tu daripada A sampai D. So, Vy berkurang. Bermaksud arah AY opposite dengan motion dia ke atas. Sebab A ke D tu ke atas pergerakan dia. So, A ke D motion dia ke atas. So, AY opposite dengan motion. Okay, motion UY, VY, VCY semua tu ke atas kan? So, arah AY opposite dengan VY tersebut. Okay, now tengok pula pada D ke G, velocity dia bertambah. Okay, dan motion dia sedang bergerak daripada D ke bawah ke G. Jadi motion dia ke bawah dan dia punya velocity bertambah. Maka arah AY ke bawah. Halaju dia bertambah, arah AY dia sama arah dengan motion, iaitu ke bawah. Okay, nampak vektor AY daripada D sampai G, arah AY sama arah dengan VEY. Sama dengan VFY. Kenapa? Sebab dia sedang bertambah halaju. So, bila halaju dia bertambah, AY dia kena sama arah dengan VY halaju. Okay, so itu adalah reason kenapa di mana-mana titik pada parabolic path, arah AY sentiasa ke bawah. Okay, kesimpulan kita nampak di sini, kenapa AY ke bawah? From A to D, motion dia ke atas dengan pengurangan halaju. So, bila Vy decreasing from A to D, arah AY opposite to the V, which is pointing downward. Dan daripada D to G, it going downward dan velocity dia, halaju speed dia bertambah. So, bila speed dia bertambah, arah AY akan sama arah dengan halaju. So, arah AY ke bawah sebab VY juga ke bawah. Okay. Kita tak kata arah AY tu ke atas apabila daripada A to D dia nak naik ke atas, dia memecut ke atas. Tidak. Dia kena tengok konsep velocity dia berkurang ataupun bertambah. Kalau velocity dia berkurang, maksudnya arah A opposite dengan motion. Kalau velocity bertambah, maksudnya arah A sama arah dengan motion. Okay, now kita akan bincangkan pula daripada kuantiti yang seterusnya. Okay, kuantiti yang seterusnya kita dah bincang halaju, kita dah bincang acceleration. So, now kita bincang tentang sesaran. Okay, sesaran adalah S. Okay, S ini bermaksud displacement. Sesaran. Okay, sesaran ini sebenarnya adalah satu garis lurus daripada initial to final. Okay, a straight line, ini maksud sesaran. A straight line from initial point to the final point. Okay, so the keyword here is a straight line. Okay, now tengok pada gambar rajah tadi. Okay, so kita ambil balik titik A, B, C, D, E, F, G. Okay, now kita bincangkan daripada titik A ke titik B. Okay, kita labelkan sekejap. Okay, ini adalah titik A kita. Okay, ini adalah titik B. Ini adalah titik C. Dekat puncak adalah titik D. Sama level C dengan E. Dan B sama level dengan F. Okay, dalam sekali G. Okay, so katakan kita nak bincang tentang sesaran. Sesaran yang pertama adalah katakan kita nak tengok apakah sesaran A ke B.
Okay, so untuk sasaran A ke B, dia adalah satu straight line from A to B. Okay, so just garis lurus. Sebab dia adalah sasaran, maksudnya garisan lurus. Okay, daripada A sampai B. Okay, ambil pembaris, garis lurus. Direct A sampai B. Ini adalah sasaran kita S. Okay, yang mana sasaran S ini berada pada sudut 55. Yang mana sudut S adalah sama sudut dengan U. U juga adalah pada sudut 55. Okay, ini adalah theta 55. Okay, now kita tengok. Di mana sasaran S ini adalah SAB. Ini adalah S sasaran A ke B. Yang mana dia berada pada kuadran yang pertama. Okay, dan disebabkan dia berada pada kuadran yang pertama, bermaksud dia ada komponen. Okay, di mana komponen untuk X axis adalah ke kanan. Sebab pada kuadran pertama, SX ke kanan. Okay, tak nampak ya. Saya guna color lain sikit. Okay, color kuning. Okay, so SX dia ke kanan. So, lukisan SX seperti chapter 1 daripada vektor B tu ke bawah. Ini adalah SX. Okay. Right. Dan SAB ni juga ada Y komponen dia. So, Y komponen dia ke mana? Y komponen dia ke atas. Okay. So, sama level dengan B. So, ini adalah SY. Okay. Kalau kita bincangkan pula titik C. So, kalau kita ambil sasaran titik C. Daripada A ke titik C, lukiskan satu garis lurus. Okay, so garis lurus A sampai ke C, sudut dia akan lebih kecil sedikit berbanding 55. Okay, kita ambil pembaris, garis A sampai ke C, supposedly sudut dia lebih kecil sedikit sahaja daripada 55. Okay, sebab apa? Sebab dia punya Y komponen dah berkurang kan. Jadi dia nak membentuk parabola kembali ke bumi. So semestinya sudut dia lebih kecil. Okay, anggaran macam ni so ini adalah S. Tetapi SAC. Okay, SAC daripada A sampai ke titik C. Ini adalah displacement SAC. Okay, dan displacement ini pada satu sudut. Sudut yang kedua, sudut theta ni less than 55. Okay. Dan SAC ni dia ada komponen X and Y komponen dia. Okay, jadi komponen X bagi SAC adalah daripada A sampai titik C. Okay, lukiskan satu garis yang bersilang dengan paksi X. So, from A sampai satu line di bawah titik C, ini adalah SX juga. Okay, tetapi SX kali ini adalah XX untuk AC. Kalau tadi ni adalah untuk AB. Okay, jadi nampak kat sini, mana satukah nilai SX yang lebih besar? Adakah SXAB ataupun SXAC? Okay, jawapan dia adalah semestinya AC yang lebih besar daripada AB. Okay, sebab C ni lebih jauh daripada B. Okay, kalau nak banding A ke B, lebih pendek jarak daripada A ke C. So, SXAC semestinya panjang sikit. Okay, dan SAC ni juga dia ada Y komponen. So, Y komponen untuk SY dia adalah lukiskan. Okay, ni adalah paksi Y axis. Okay, so lukiskan satu line yang 90 degree daripada titik C kepada paksi Y axis. So, titik persilangan ini daripada A tarik ke atas, ini adalah SY. Okay, yang A ke B ini juga SY. Yang A ke C ni juga ni adalah SY. SY ni adalah component of displacement along Y axis. Okay, kalau kita nak bandingkan SY antara AB dengan SY antara AC, yang mana satu yang lebih tinggi?
Okay, jawapan dia adalah SYAC yang lebih tinggi. So, vektor SYAC ni komponen dia lebih besar daripada komponen SYAAB. Kenapa? Logiklah sebab C lebih tinggi daripada titik B. Okay, sama juga. Untuk titik D pun kita buat cara yang sama. Okay, kita lukiskan displacement daripada A pergi ke D. D ni adalah maximum height. Kita tarik gunakan pembaris. Okay, buat satu garis lurus sampai ke D. Okay, dan semestinya sudut dia adalah lebih kecil daripada 55. Okay. Ini adalah SAD. A tu initial kat A, D tu final dekat D. Okay, dan sudut SAD daripada paksi X axis bukannya 55, bukannya sudut sama dengan sudut SAC, tapi SAD akan lebih kecil sedikit daripada sudut SAC tadi. Kenapa? Sebab titik D ni lebih rendah. Okay, VY dia dah makin berkurang. So, titik D dia semakin rendah. Okay, dan manakah X and the Y component untuk SAD? Sama je cara dia. Okay, jadi kita akan tarik satu garis lurus yang bersilang dengan paksi X axis daripada titik D. Okay, dan daripada A sampai ke titik D, bawah titik D tu, itu adalah SX untuk titik AD. Okey, dan kalau perasan memang jarak dia lebih jauh daripada SXAC dan juga lagi jauh daripada SXAB. Kenapa? Sebab D ni lebih jauh. Okey, dan kalau nak lukiskan Y component untuk SAD, okay, ke mana arah Y komponen dia? Lukiskan satu garisan yang bersilang dengan paksi Y axis. Okey, jadi titik persilangan ni tarik daripada A, tarik ke atas. Okey, so ini adalah SY untuk A sampai D. Okey, jadi kat sini kita ada satu simbol kuantiti untuk menggambarkan SYAD. Okey, saya highlightkan dia. Nampak ke? Okey, nampak. So, SYAD ini adalah dinamakan sebagai maximum height. Okey, ini SY ini sebenarnya adalah maximum height. Okey, nama dia is maximum height. Height adalah Y axis. Height ni kan vertical component. Okey, jadi maximum point adalah D. Jadi jadi jarak SY ini adalah kita katakan sebagai maximum height. Okey. So next, titik E pula. Okey, jadi titik E untuk lukiskan displacement SAE, cara dia sama. Ambil pembaris, okay, lukiskan daripada titik A, tarik sampai titik E. Okay, so ini adalah SAE. Okay, jadi kalau nampak kat sini, SAE, sudut dia lagilah kecil daripada sudut SAD, lagi kecil daripada sudut SAC dan lagi kecil daripada sudut SAB. Kenapa? Sebab titik E lagi jauh. Okay, jadi sudut dia kecil, semakin kecil. Okay, dan kalau tengok pada SX, iaitu komponen X dia, cara nak cari komponen X untuk SAE, okay, kita akan tarik daripada titik E ke bawah. Okay, so titik persilangan dengan paksi X axis, tarik daripada A sampai ke titik persilangan tadi. So ini adalah SX. Okay, yang mana ini adalah SX bagi point A sampai E. Okay, dan mana Y komponen dia? Okay, jadi kat sini Y komponen untuk SAE adalah sebenarnya sama panjang dengan Y komponen untuk SAD. Kenapa? Sebab dia level yang sama. Jadi kalau kita tarik titik persilangan daripada titik E pergi ke paksi Y axis, sebenarnya SYAC ini, vektor ini sebenarnya adalah dia berkongsi dengan vektor SYAE. Okay, jadi kat sini kita boleh buatkan dua nilai lah. So SY vektor yang kedua ni, yang tinggi yang kedua ni, sebenarnya adalah bukan sekadar AC, tetapi nilai dia sama dengan AE.
Tetapi SXAC yang ini tak sama dengan SXAE. Maksudnya X component displacement untuk E dengan C tak sama, tetapi Y component dia adalah sama. So SY maksudnya height point AC adalah sama dengan height point AE sebab vektor dia sama je. Tetapi SXAC pendek sikit, SXAE lebih panjang. Dia macam bermain-main dengan chapter 1 juga, component of vectors. Dan titik F pula. So tarik daripada A sampai ke titik F, satu garis lurus. So ini adalah displacement, sebab displacement kan satu garis lurus daripada initial ke final. So initial kita A, final kita F. So ini adalah SAF. Dan semestinya sudut dia lebih kecil daripada sudut AE, AD, AC dengan AB. Sebab apa? Sebab F tu makin jauh daripada initial position. Dan mana dia punya komponen dia? Dia ada komponen tak? Ada. Dia ada komponen X dengan ada komponen Y. So mana komponen X bagi AF? Tarik sampai jumpa paksi X axis. Titik persilangan ni daripada initial A, tarik ke kanan secara horizontal. Ini adalah panjang horizontal, ni adalah SX. Yang ini adalah SXAF. Dan manakah Y komponen dia? Mana komponen AFY? Jawapan dia komponen AFY itu sebenarnya adalah sama dengan komponen AB. Kenapa? Sebab level dia height sama. Maksudnya vektor yang kecil ni, yang SYAB ke atas ini sebenarnya juga berkongsi nilai dengan AF. Jadi vektor ini iaitu SYAB adalah sama je dengan nilai bagi SYAF. Kalau SYAC sama nilai dengan SYAE. Dan yang paling tinggi tu adalah SYAD. Ini kita katakan maximum height dekat titik D, maximum height. Maximum point ataupun maximum height. Terakhir, titik G. Titik G ni adalah landing point. Landing point. Jadi kita lukiskan dulu displacement untuk titik G. So initial dia adalah dekat A dan final dia dekat G. So cara nak lukiskan displacement segaris lurus from initial to final. So kita akan ambil pembaris. Sebenarnya garisan garis lurus tu adalah sepanjang paksi X axis ya. Ini adalah sepanjang paksi X axis. Yang sepanjang paksi X axis ni dia secara horizontal. Yang inilah SAG. Jadi SAG ni X komponen dia adalah SAG juga. So maksudnya kalau kita lukiskan daripada A sampai G secara melintang, panjang ini sebenarnya adalah panjang SAG iaitu vektor utama. So komponen X dia untuk AG adalah sama nilai dengan komponen utama SAG. Kenapa? Sebab vektor tersebut berada pada paksi X. So kalau dia berada pada paksi X, apa Y komponen bagi AG? Jawapan dia Y komponen AG adalah kosong sebab vektor AG ni adalah ke kanan. Jadi Y komponen dia kosong. Dia cuma ada X komponen sahaja. Dan kat sini special saya highlightkan. Kalaulah maximum height adalah SYAD, iaitu dekat titik D, A to D itu adalah dinamakan maximum height. Jadi apa pula penamaan untuk SX? SX untuk titik AG. Jadi daripada A sampai G, G itu adalah final point. So kat sini kita namakan dia adalah horizontal range. Jadi sebenarnya special untuk A sampai ke landing point, initial point sampai landing point secara horizontal paling hujung ni, maksudnya vektor SX yang paling panjang, ini sebenarnya adalah horizontal range. Jadi dalam soalan kalau diminta horizontal range, itu sebenarnya bermaksud component of vector X yang paling besar iaitu SX from initial to final.
Okay, ini adalah horizontal range, SX. Okay, so maximum height SY pada titik D, horizontal range adalah SX pada titik landing point. Okay, so ini adalah perbincangan untuk konsep bagi displacement. Okay, so kita dah selesai untuk velocity, kita dah selesai untuk acceleration, and then kita dah selesai untuk displacement. Okay, now kita akan teruskan. Yang terakhir adalah untuk time taken. Okay, kuantiti yang terakhir adalah time taken. So, T adalah simbol bagi masa, time taken. Okay, so kat sini idea dan konsep for the time taken adalah, katakan kalau saya nak ambil time taken from A sampai D. Okay, contoh time taken from A ke D, contoh adalah 2 second. Okay, jadi disebabkan titik G adalah sama level dengan titik A, maka time taken daripada D sampai G juga adalah 2 second. Okay, D ke G juga adalah 2 second. Okay, kalau initial dengan final point dia, landing point dia adalah sama level, barulah time taken tu adalah separuh untuk sampai maximum height. Okay, jadi kaitan antara time taken AD dengan time taken DG adalah the whole time taken from A sampai ke G, ini kita katakan sebagai time travel. Okay, ataupun flight time. Okay, so kat sini ada satu vocab baru. Kalau kita kirakan flight time, okay, biasanya kita gunakan simbol flight time tu sebagai T apostrophe. Okay, jadi flight time dia adalah the total time taken. Total time taken for the object in the air. Okay, maksudnya selama mana objek tu berada di udara, itulah kita katakan sebagai flight time, iaitu total time taken. So, kalau kita tengok pada contoh simulasi ini, the object is in the air from A sampai G. Jadi, A sampai G ni adalah kita katakan flight time dia. So, kalau contoh A sampai D adalah 2 second, D ke G juga adalah 2 second. So, flight time dia adalah 2 kali T. So, rumus dia, flight time adalah 2 kali time taken to reach the maximum height. So, T kat sini adalah T from A to D sahajalah, iaitu to reach the maximum height. Okay, ini adalah konsep flight time. Okay, yang mana time AD adalah time taken to reach maximum point, iaitu titik D. Okey. Tetapi nanti kita akan tengok contoh lain. Kalaulah titik landing point tu tak sama level dengan titik A. Jadi kat sini, masa untuk dia sampai from max to the landing point tu, dia tak akan sama dengan masa from A to maximum point.